kalau guna starting block dia songsang. Okay, ni fasa kegarisan, ni pun kegarisan. Kegarisan satu lutut mesti berada di bawah So ni bukan kegarisan ni. Dia nak ke arah sedia dah ni. Sedia maksudnya lutut diangkat. So untuk fasa berlepas ni tak perlu sebab ni yang ni so saya tunjukkan tadi. Untuk starting block, kegarisan dia dia dalam keadaan sedia nak mulakan larian. Gambar yang atas ni dia dah mulakan dia punya larian untuk gunakan starting block. Okay, yang seterusnya untuk ni saya beritahu tadi dia punya bukaan bahu ataupun tangan, dia jangan melebihi garisan yang di depan ni. Garisan permulaan dia tak boleh nak letak atas garisan pun tak boleh, dia mesti sebelum garisan. Awak punya tangan. Kalau kepala tak ada masalah, kepala memang ke depan sikit. Tapi tangan tu, yang penting tangan tu tak boleh melebihi garisan. Okay, yang seterusnya dia punya bukaan tangan dia akan buat macam tu dalam bentuk J. Ni kegarisan gunakan starting block. Sedia baru angkat satu kaki, lutut belakang diluruskan dan mula awak teruskan larian. So yang kedudukan tangan ni tak perlu. Okay, setakat tu ada nak tanya. Saya stopkan ini dulu. Dia punya instruction ni panjang. Sebab tu saya suka bila saya mengajar PJ, saya suka kita buat praktikal terus. Ada soalan untuk tanya. Keadaan permulaan kegarisan, sedia dan mula. Ada tanya, boleh tanya? Oh, ada soalan. Ada kat komen. Sekejap. Tak ada apa-apa. Cikgu starting block, dia push kaki kita Tak. Starting block, kita yang tolak starting block ni contoh. Ni contoh starting block. Ni petapak kan? Ni petapak dia. So yang ni kita punya kaki. Kaki kita yang tolak starting block. Starting block tu memang dia dah, biasanya kalau track, dia memang dah clip siap-siap ataupun dia tanam terus starting block. Tapi starting block tu bila dah tak dibingkan, dia boleh cabut balik. Dia bukan kita pijak, kita bukan push dia starting block tu, bukan push kaki kita yang kena tolak starting block. Tolak macam tu. Menggunakan kita punya kaki. Baru kita boleh keluar. Dia memang berjalan ke Ustaz? Ya. Starting block memang statik. Dia takkan bergerak. Boleh? So kita yang tolak starting block tu. Kalau kita tolak starting block tu bergerak, memang tak ke mana kita. Starting block memang dia statik, fix. Lepas tu kita tolak kaki kita yang tolak badan kita ke depan. Menggunakan starting block. Sebab tu kalau ada peluang, belajar. Kalau ikutkan tahun lepas, ni form 1 saya kata. Form 1 dan form 2 dah sekarang ni. Bila saya bagi peluang, so ramai yang tak ambil peluang tersebut untuk belajar. Kita belajar bukan salah pun, tak salah kita belajar. Kan? Maksudnya, sayang. Yang perempuan pun malu-malu. Saya kata bukan suruh lari macam nak menang medal pun tak. Yang penting awak tahu teori, awak tahu nak buat macam mana nak set starting block. Sebab ada sekolah yang tak ada. Kan? So awak ada peluang, ada rezeki, gunalah. So untuk gunakan starting block. Keadaan tangan macam ni bentuk J tadi kan. Kalau awak kata cikgu saya nak guna tangan macam ni, boleh tak starting? Boleh, tak salah. Tak ni garisan. Boleh, tak salah. So tapi dia agak janggal lah orang tengok macam mana budak ni lari. Biasanya kita akan buat macam ni. Ni keadaan tangan kita berada di tanah. Ni ni nampak. Takkan macam ni. Ni kepada tak masalah. Tapi dia agak selesa bila kita buat J. Bentuk J ni, J dia bentuk ni. Tak ni. Ataupun kita pegang baton pun sama. Sebelah pegang baton, sebelah lagi bentuk J, sama je. Yang penting garis tangan kita jangan melebihi garisan permulaan. Kalau cikgu dah boleh sekolah, nanti boleh pergi Padang ke? InsyaAllah boleh. Sebab tahun lepas sebelum COVID boleh. Selepas COVID tak boleh lah. Selepas COVID kita buat secara jarak-jarak je. Sebelum cuti yang terbaru ni.
Sebab kita dah masa tu kebetulan dah habis kita punya tajuk untuk PJ. Okay, yang tu untuk starting block. Tanpa starting block Nasir tunjuk dekat depan-depan adalah senang. Dan untuk fasa dia ada arahan, garisan, sedia, mula. 3 So yang ni kena ingat. Jangan mula tu, jangan ke garisan tu awak dah pergi. Jangan, dia fall. Ingat, kalau fall MSSD awak tak ada di peluang kedua. Kalau peringkat sekolah kita masih lagi ada timbang rasa. Okay, kita restart balik. Ada dalam video tu budak tu lari je dah. Dia dah fall. Dia dah lari, budak sekolah rendah lari kan. Lari sampai orang panggil dia, weh, berhenti. Kali kedua memang dia kalah lah. Sebab dia memang favourite acara tu. Tapi dia sebab dia dah lari banyak pusingan. So lari kedua dah membuang masa dan membuang dia punya tenaga. Okay, ada lagi soalan? Sebelum saya teruskan dengan untuk yang tulis. So ada 3 benda. Arahan ke garisan, sedia, mula tu, sama ada tembak ataupun whistle ataupun horn. So kita gunakan horn ataupun whistle. Tadi Ustaz. Untuk dia punya whistle dia punya untuk acara saringan. Final kita gunakan horn. Okay, yang tu untuk acara lari 100 meter sama, 200 meter pun sama, 400 meter pun sama. Okay, cuma beza Ustaz, yang ada saringan ke? ada. Oh, okey. Semuanya saringan. Kalau ikutkan terlepas, yang masuk final, perempuan badan dia kecil je. Nama apa nama dia? Alah, tak ingat nama dia. Tapi dia lari memang lari laju. Sebab tu untuk lari laju dia tak bergantung kepada saiz badan. Saiz badan tu kalau digunakan dengan betul, dia akan beri kelebihan lah. Tapi kalau tengok tadi, video yang pertama tadi, badan dia besar ke, tinggi ke, sederhana? Sederhana ni kan. Untuk Haikal Hanafi tadi. Dia sederhana saja badan dia. Dia taklah tinggi. Kalau tengok tinggi, Thailand tu lagi tinggi. Sebab tu bukan bergantung pada tinggi, dia boleh lari laju. Tak semestinya. Tapi kalau dia tinggi, dia boleh lari laju. Lagi bagus macam simbol. Yang dia laju. Dia tinggi, laju. Sebab bukan langkah dia lagi boleh melangkah dengan lagi jauh lah kalau tinggi. Okay, untuk tu yang pertama. Yang kedua, boleh saya teruskan ni? Boleh? Saya teruskan dengan Boleh. prinsip Boleh. Tadi dah tengok untuk lari pecut ke garisan. So ini nota saja. 100 meter, yang 200 meter, 400 meter. Ini semuanya lari pecut saya beritahu tadi. Kedudukan, jarak langkah, kelajuan. So saya masuk untuk yang kedua, lari berganti-ganti. So yang ni pun melibatkan aspek teknikal ataupun awak punya kemahiran teknikal untuk pattern. Pattern ni ada banyak persoalan nanti. Okay, saya terangkan satu persatu. Yang pertama ialah gaya pertukaran pattern. Kalau tengok dalam buku teks, ni saya ambil dalam buku teks. Gaya pattern yang pertama ialah tanpa visual dan yang kedua adalah gaya visual. Dan sebenarnya ni kalau buku teks yang lama, dia tak ada gaya visual, gaya tanpa visual ni. Yang ni ialah bergantung kepada kita punya keadaan kita nak pass pattern dan keadaan kita untuk terima pattern tu macam mana. Tanpa visual ni kalau dalam buku teks dia kata tanpa visual maksud tanpa kita melihat orang yang passing pattern kat kita. Kalau gaya visual maksud kita tengok orang nak sampaikan pattern kepada kita. Biasanya kalau peringkat-peringkat profesional dia tak akan tengok dia punya tanpa visual. Dia biasanya gunakan tanpa visual. Tapi kalau kita baru nak belajar, tak yakin dengan rakan, kawan kita, partner kita, biasanya kita gunakan gaya visual untuk kita mudahkan dia punya pertukaran pattern. Dan yang paling penting untuk lari berganti-ganti ialah zon pertukaran pattern ni. Dia ialah sepanjang 20 meter. Track dia, ni track dia. Track dia. Ini contoh. Track starting daripada awal 4x100 ni ataupun 4x400 meter. 4x awak berlari sampai ke pelari kedua. Sampai sini dia ada zon pertukaran pattern sepanjang 20 meter. So yang ni kena hati-hati. Awak kena terima
terima dan menghantar baton dalam zon pertukaran baton sahaja. Tahun lepas ada kes sekolah kita usaha olahraga, dia ada kes bila dia hantar baton berada di luar kawasan pertukaran baton. Kalau tak silap saya, dia pass baton terlalu awal. So kita disqualified dia punya team. Sepatutnya team dia dapat nombor 1. Tu sayang, saya tak ingat lah rumah mana. So ni dia punya zon pertukaran baton. Ini kita akan tandakan dengan warna lain. Di track dan di padang pun kalau itu saya tandakan dengan warna lain untuk kita bezakan tempat awak menunggu dan tempat sampai mana awak boleh hantar ataupun pass baton dekat kawan awak di depan ataupun orang yang di depan. Orang yang nak hantar baton tu dia kena tahu di mana dia kena hantar baton untuk di zon pertukaran baton. Ini zon dia yang terusnya untuk lari berganti-ganti. Ini dah tadi. Okey, zon pertukaran baton ni paling penting. Kesalahan ataupun pembatalan pasukan lari berganti-ganti. Ni contoh satu yang saya beritahu tadi ialah dia hantar baton terlalu awal ataupun di hadapan zon pertukaran baton batal. Ataupun dia terkeluar, terlebih. Kawan dia punya lari laju, kawan dia tak terima baton lagi Kawan dia biasanya orang nak terima baton dia lari dulu depan. Lari sampai setahap dia dah terlebih dan baton tu, yang tu batal. Tu kes yang kedua. Kes yang ketiga, ni soalan ni soalan. Pada pendapat masing-masing yang ada 80 orang ni tengok. So anda kata awak lari, awak passing baton tu jatuh. Adakah batal larian? Batal kot. Batal. Ya? Batal larian. Masuk lorong orang. Baton awak lari semua-semua ni. Tiba baton jatuh baton. Ya? Jatuh betul tak batal. Siapa jawab tak batal? Cuba explain. Apa tu kalau Jap. Dah. Alex orang sikit lah. batal. Asal delay je punya cakap ni.